Selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Cikgu harap semua sudah bersedia. Jom kita teruskan. Baiklah, hari ini kita masih dalam tema kelima iaitu Lestarikan Alam. Unit ke-14, Celik Alam Sekitar. Dan topik kita pada hari ini, pencemaran membawa bencana. Standard kandungan kita pada hari ini 4.1 iaitu mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajaran pula 4.1.1 iaitu bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Okey, dan akhir sekali objektif kita pada hari ini ialah Okey, kita ada 3 objektif yang perlu kita capai pada hari ini, iaitu yang pertama, bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi 7 peribahasa dan bahasa yang santun. Jadi murid-murid perlu menggunakan bahasa yang santun untuk mengujarkan dialog dan bercerita ya. Okey, yang kedua, kita akan menyenaraikan 7 peribahasa yang terdapat dalam cerita. Okey? Okey, kemudian yang ketiga, kita akan menulis 7 peribahasa dan maksudnya. Kita mulakan aktiviti pertama kita pada hari ini, iaitu bercerita dan mengujarkan dialog. Jadi untuk itu, kalian tolong keluarkan buku teks dan rujuk muka surat 91. Semua dah bersedia? Pencemaran membawa bencana. Pada suatu petang, Tok Ketua mengadakan mesyuarat dengan penduduk Kampung Melur. Mereka berbincang tentang masalah pencemaran bauksit di kampung mereka. Tok, kita mesti halau pelombong-pelombong itu. Masalah pencemaran bauksit di kampung kita tidak boleh dibiarkan. Ya, Tok. Mereka tidak sepatutnya lempar batu sembunyi tangan. Mereka perlu kita halau. Sabar tuan-tuan, kita tidak boleh bertindak secara membuta tuli. Kita ada undang-undang yang perlu kita patuhi. Penduduk kampung terus bersuara. Mereka berani seperti singa. Tok, sejak perlombongan itu dijalankan, kita hidup bagai berumah di tepi tebing. Masalah pencemaran udara dan tanah semakin teruk. Debu merah memenuhi ruang udara kita. Kita tidak boleh diam seperti tunggul, Tok. Kita berani kerana benar, takut kerana salah. Tok Ketua dan penduduk kampung akhirnya mencapai kata putus. Mereka melaporkan masalah pencemaran bauksit itu kepada Jabatan Alam Sekitar. Akhirnya, operasi perlombongan bauksit telah dihentikan. Terima kasih diucapkan kerana menyelesaikan masalah kami. Sama-sama. Jadi begitulah murid-murid cara kita ujarkan dialog. Okey, kalau kalian lihat di situ, apa maksud bauksit? Bauksit ialah bahan yang menjadi sumber utama aluminium. Jadi penduduk kampung menghadapi masalah pencemaran akibat aktiviti perlombongan bauksit. Di situ kalau kita lihat ada segolongan pelombong yang melakukan aktiviti tersebut sehingga kampung tersebut mengalami masalah pencemaran udara dan tanah. Sebab itu penduduk kampung berasa amat marah. Cuba lihat di situ ada frasa dalam warna merah, ada 7 ya. Semua itu merupakan peribahasa yang kita akan lihat pada hari ini. Lempar batu sembunyi tangan. Penduduk kampung berasa marah dengan sikap pelombong-pelombong tersebut yang lepas tangan. Okay. Namun Tok Ketua tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Beliau meminta agar penduduk kampung bersabar ya. Sebelum sesuatu perkara itu ataupun tindakan diambil, mereka perlu berbincang dan berfikir dulu akibatnya. Tidak boleh terburu-buru kerana kita ada undang-undang. Jadi penduduk kampung masih berasa marah sebab mereka berasa kehidupan mereka tu terancam. Mereka hidup dalam kebimbangan. Setiap hari mereka berasa bimbang apabila berhadapan dengan
pencemaran udara dan tanah yang berlaku di kampung mereka. Sehingga debu merah memenuhi ruang udara di kawasan mereka. Okay, sebab tu ada penduduk yang kata kita tidak boleh diam seperti tunggul. Mereka mahu sesuatu tindakan diambil sebelum terlambat. Okay. Sebab apa? Mereka berasa mereka hendak menegakkan keadilan, kebenaran. Mereka berani sebab mereka ada kebenaran. Barulah Tok Ketua bersama penduduk kampung mencapai kata putus. Mereka bertindak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Jabatan Alam Sekitar. Kalau kita lihat di situ, akhirnya Jabatan Alam Sekitar telah pun mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah tersebut bagi pihak penduduk kampung. Semuanya selesai dengan cara yang baik tanpa menjejaskan mana-mana pihak. Seterusnya, aktiviti kedua kita iaitu kita akan senaraikan ketujuh-tujuh peribahasa yang terdapat dalam dialog tersebut dan cikgu akan terangkan maksudnya ya. Okey, perhatikan. Okey, membuta tuli. Ingat lagi tadi Tok Ketua kata agar penduduk kampung tidak membuta tuli ketika membuat keputusan atau mengambil tindakan. Okey, maksudnya membuat sesuatu tanpa berfikir terlebih dahulu. Lempar batu sembunyi tangan, sikap pelombong-pelombong dalam dialog tadi. Okay, jadi maksudnya berbuat jahat kepada orang lain dan berpura-pura tidak tahu. Bagai berumah di tepi tebing. Penduduk kampung yang hidup dalam kebimbangan. Setiap hari mereka berasa bimbang dengan masalah pencemaran. Sentiasa berada dalam keadaan bimbang. Kata putus. Mengambil keputusan yang terakhir. Tadi selepas perbincangan, penduduk kampung dan Tok Ketua mengambil keputusan. Kata putus. Diam seperti tunggul. Berdiam diri ya, tanpa membuat sesuatu. Berani kerana benar, takut kerana salah. Kita boleh berani jika kita hendak menegakkan keadilan. Kalau kita salah, kita tak berani. Okay. Berani seperti singa. Okay. Tidak takut atau sangat berani untuk bertindak. Itulah peribahasa dan maksudnya, kelas. Aktiviti ketiga kita, cikgu mahu kalian tulis peribahasa dan maksudnya. Kita ada 7 peribahasa tadi. Okay. Lempar batu sembunyi tangan. Membuta tuli. Berani seperti singa. Bagai berumah di tepi tebing, diam seperti tunggul, berani kerana benar, takut kerana salah. Dan akhir sekali, kata putus. Cikgu dah berikan di sini maksud setiap peribahasa tersebut. Tugas kalian perlu salin dulu peribahasa-peribahasa tersebut. Kemudian di bawah tu, salin maksudnya. Cari dulu maksud yang sesuai dengan peribahasa tadi. Kemudian barulah tulis ya. Tulis peribahasa dan maksudnya dalam buku tata bahasa kalian ya. Tugasan kalian sudah selesai. Sekarang cikgu hendak kalian berfikir sebentar. Cikgu ada satu soalan. Sebagai penduduk yang bertanggungjawab, apakah tindakan yang perlu kita ambil jika didapati ada pihak yang terlibat dengan aktiviti yang boleh mencemarkan alam sekitar di kawasan perumahan kita? Kalian boleh berfikir berdasarkan dialog yang kita ujarkan sebentar tadi. Tadi ada kan penduduk kampung yang berasa tempat mereka tu, kawasan mereka tu diancam dengan aktiviti perlombongan bauksit. Jadi mereka telah mengambil tindakan sehingga masalah mereka akhirnya diselesaikan. Jadi apakah tindakan kalian sekiranya perkara yang sama berlaku di tempat tinggal kalian? Okey, apa yang boleh dilakukan oleh contoh ibu bapa kalian, jiran tetangga kalian yang tinggal di kawasan perumahan tersebut? Ingat lagi murid-murid tadi penduduk kampung telah bertindak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Jabatan Alam Sekitar.
Okey, kerana mereka yang mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan dan menghentikan perbuatan tersebut. Jadi, apa yang kalian faham? Kita perlulah melaporkan kejadian seperti itu kepada pihak berkuasa. Okay, kita boleh melaporkan kepada pihak polis atau dalam keadaan ini kita boleh melaporkan kepada pihak Jabatan Alam Sekitar. Inilah tindakan yang boleh kita ambil untuk menyelesaikan masalah di tempat tinggal kita. Boleh? Akhir sekali, cikgu ada satu lagi soalan. Apakah nilai yang sepatutnya kita amalkan agar tidak berlaku pencemaran di kawasan sekeliling kita? Tadi ada nampak kan? Penduduk kampung tersebut telah menderita akibat pencemaran udara dan tanah yang berlaku. Pencemaran ini bahaya ya, membawa kesan ataupun impak yang negatif kepada manusia. Contoh, manusia boleh dijangkiti penyakit. Nyawa manusia boleh diancam. Jadi apakah nilai-nilai yang sepatutnya kita amalkan agar alam sekitar kita, tempat kawasan sekeliling kita sentiasa selamat daripada pencemaran? Kita boleh ataupun kita seharusnya mengamalkan nilai bertanggungjawab. Setiap penduduk perlulah bertanggungjawab. Okay. Seterusnya, kita perlulah mencintai alam. Kita perlu melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat menyelamatkan alam daripada tercemar. Contoh, kita perlu pastikan pembuangan sampah yang dengan cara yang betul. Kita tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Kita menanam pokok bunga di kawasan rumah kita. Jadi itu menunjukkan kita mencintai alam. Seterusnya, kita perlulah menjaga kebersihan. Kalau kita menjaga kebersihan, secara automatik kita akan kita boleh memastikan tempat kita tu bebas daripada pencemaran. Jadi ketiga-tiga nilai ini jika kita amalkan boleh menyelamatkan alam daripada tercemar. Baiklah murid-murid, cikgu ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada minggu hadapan. Cikgu harap kalian akan siapkan tugasan kalian dan hantar kepada cikgu. Kita jumpa lagi.